Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi pada pagi ini, dan kita pada pagi ini akan meneruskan lagi kupasan hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan tuan-tuan, pada pertemuan kita yang lepas kita telah sama-sama melihat hadis yang berkait dengan hak-hak kejiranan, hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jiran. Bermaksud kita ni lah, setiap individu mempunyai tanggungjawab yang perlu dilakukan terhadap jiran-jiran, orang-orang yang berdekatan dengan kita. Tapi kita alhamdulillah telah menamatkan perbincangan itu, dan pada pagi ini kita akan sambung lagi dengan tajuk hadis-hadis di bawah tajuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan perbincangan tajuk ini, iaitu berbakti kepada orang tua ni. Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat kepada hadis-hadis, kita lihat dahulu firman Allah di dalam surah An-Nahl, di dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan abdikanlah dirimu kepada Tuhanmu serta janganlah kamu mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Abdikan diri kepada Allah, jangan mensyirikkan kepada Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku ihsan. Wabidil qurba, dan kepada jiran-jiran kamu, wabidil qurba, kepada kaum kerabat kamu, orang-orang yang terdekat melalui pertalian darah. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, dan jiran-jiran yang dekat. Wal jaril junubi, dan jiran-jiran yang jauh. Was sahibi bil jambi, serta rakan-rakan atau kawan-kawan yang sejawat. Wabnis sabil, dan orang-orang yang ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan juga kepada hamba-hamba yang kamu miliki. Kenapa ni dengan mereka ni? Allah berpesan supaya berlaku ihsan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu ihsan. Ihsan maksudnya melakukan kebaikan kepada mereka. Kemudian orang-orang yang disebutkan tadi itu, dan kaum kerabat kamu, dan orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran dekat, jiran jauh, teman-teman, wabnis ibnu sabil, dan juga hamba. Ini kenapa pula? Ini rentetan daripada itu. Maknanya ihsan tu kepada kedua ibu bapa dan juga kepada mereka-mereka tadi. Nah, pada ibu bapa tu yang terutama sekali, ataupun yang berada di nombor 1 pula, kepada kedua ibu bapa dahulu. Baik, tuan-tuan,
Itu firman Allah berkait dengan berbakti kepada ibu bapa. Satu lagi firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu tidak mengabdikan diri melainkan kepadanya sahaja. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu lakukan ihsan. Dah kena berlaku ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya mereka berada di sisi kamu dalam keadaan mereka ni mencapai usia yang lanjut, sama ada salah seorang daripada mereka, au kilahuma, atau kedua-dua mereka, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada mereka hatta kalimah uff sekalipun. Fala taqul lahuma, janganlah kamu berkata kepada kedua-dua mereka hatta kalimah uff, serendah-rendah kalimah yang menyakitkan hati, uff sekalipun jangan kamu kata. Wala tanharhuma, dan jangan kamu mengherdik mereka berdua. Wa qul lahuma, dan bercakaplah dengan mereka berdua qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua minar rahmati wa qur rabbirhamhuma, yaitu dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doa minta kepada Tuhanmu, rabbirhamhuma, wahai Tuhan, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu kecil. Sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu kecil. Surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Di dalam firman Allah surah Luqman, wa wassaynal insana, dan kami perintahkan kepada manusia, wa bil walidaini wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan memisahkannya pada usia 2 tahun. Memisahkan susu, memisah penyusuan tu, susu ibu tu, pada usia 2 tahun. Anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku kembalinya kamu. Kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita telah melihat tadi 3 ayat dalam Al-Quran. Ini ada lagi ayat-ayat yang lain, tapi kita baca sekadar, kita tengok 3 tu. Kesemua dalam ayat yang kita bacakan ketiga-tiga tadi memerintahkan kepada manusia, pada orang beriman,
supaya berlaku ihsan dengan kedua ibu bapanya. Baik tuan-tuan, kita ni disuruh untuk berihsan kepada kedua ibu bapa. Tapi nampak kita yang ada dalam ni tak ada ibu bapa. Macam mana tak ada ibu bapa dah ni. Saya pun ada ibu saja lagi. Bapa dah tak ada dah. Kita dah bapa dah sekarang ni. Kita dah bapa ni. Dah kenapa pula nak baca kita baca hadis-hadis berkaitan berbuat baik kepada ibu bapa lagi. Bapa pun dah tak ada dah. Ya? Bapa mentua dah. Boleh juga. Bapa mentua sebahagian daripada ibu juga. Yang kita kena menyantuninya juga. Baik tu Imam mengingatkan saya tu. Baik, jadi tuan-tuan, tak kira lah kita sama ada ataupun tidak ibu bapa, kita pun kena diperingatkan, bukan mengajar tetapi memperingatkan dengan melalui hadis-hadis ini. Dengan hadis-hadis ini bahawa keperluan, kerana ia sebahagian daripada perintah Allah dan perintah yang berulang kali disebut dalam Al-Quran. Sudah berulang kali dalam Al-Quran disebut, dalam hadis pun banyak disebut berkenaan dengan berlaku ihsan kepada orang tua ni, kepada ibu bapa. Jadi kalaulah kita yang sudah tidak ada, orang tua kita dah tak ada, mana kita mengingatkan pula kepada anak-anak kita. Mengingatkan kepada mereka, ataupun kita juga disuruh untuk berbakti kepada kedua ibu bapa yang sudah tidak ada dengan doa. Firman Allah di dalam surah Al-Isra tadi, contohnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, iaitu kata di sini maksudnya berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah suruh kita ni berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati kedua ibu bapa kita dengan menyebut Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua, iaitu ibu bapa kita tu, kama, sebagaimana, rabbayani, sebagaimana mereka mendidik aku, shaghira, sewaktu aku kecil. Maknanya suruh rahmat. Kerana ibu bapa ni, bila dia sangat nampak, dia sangat menyayangi anak dia masa kecil-kecil tu lah. Masa di tengah kecil-kecil itu sangat nampaklah tanda kasih dan sayangnya. Jadi kita ni tanda kasih juga kepada orang tua kita. Setidak-tidaknya setelah mereka tidak ada, kita mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rahmatkan pada mereka. Jika ada dosa mereka, ampunilah dosa mereka. Rahmat itu maksud rahmatnya. Rahmatilah mereka berdua. Sekiranya mereka terseksa, dijauhkan mereka daripada seksaan. Sekiranya mereka ada banyak dosa, diampuni dosa mereka. Itu rahmat. Jadi peranan anak sewaktu mereka sudah tidak ada pun masih boleh dimainkan dengan berdoa kepada ibu bapa yang sudah tidak ada. Minta kepada Allah doa anak kepada ibu bapanya. Baik, tuan-tuan, kita lihat kepada hadis seterusnya. Kita lihat hadis yang pertama, an Abi Abdurrahman bin Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Orang ni tanya kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah suka? Qala, lalu Nabi menjawab, as-salah ala waqtiha. Solat pada waktunya. Solat pada waktunya, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maknanya sembahyang di masjid berjamaah. Bila dengar azan, mari ke masjid sembahyang berjamaah di masjid. Ada juga sembahyang berjamaah di waktu lain. Contohnya tak dengar azan tapi tak sembahyang lagi, buat urusan sana sini. Kemudian dah dekat-dekat nak habis waktu baru kita mari sembahyang. Betul lah 2-3 orang berjamaah juga. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi di sini ialah as-salatu ala waqtiha, merujuk sebahagian para ulama menyebutkan tentang merujuk kepada sembahyang pada waktunya. Di situ ialah di awal waktu. Tu kalau boleh lah, yang terbaiknya lah. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dengar azan, tinggal sekejap apa-apa pergi sembahyang. Ayat yang paling baik. Tapi kalau tak boleh nak buat begitu, sembahyanglah dalam waktunya juga. Tapi tidaklah di awal waktu mungkin. Jadi masih lagi dikira solat. Masih lagi, asalkan di dalam waktunya. Tapi yang bagusnya bila orang lepas azan tu kita boleh sampai ke masjid. Baik. Hak bagus lagi, orang tak azan lagi kita dah ada dah. Tapi tengok pula keadaan lah. Orang tu kalau dia tidak bekerja, dah waktu rehat dah, dalam hidup dia dah habis dah zaman bekerja, bolehlah dia berada sebelum. Untuk orang yang bekerja mungkin dia tak mampu nak pergi sebelum, maka dia pergi sewaktu orang azan atau selepas orang azan tu dia boleh sampai. Begitu keadaan dia. Baik. Dia tidak pada semua. Baik. Kemudian tuan-tuan, itu yang pertama. Yang pertama Nabi kata, yang bila orang ni tanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu fi waqtiha, Nabi kata. Qultu, kemudian orang ni tanya lagi kepada Nabi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Amalan yang paling disukai oleh Allah ni kemudian apa lagi? Dia tanya. Qala, lalu Nabi SAW menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini jawapan kedua. Selepas salat, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu, dan aku bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi kata berjihad pada jalan Allah. Itu yang ketiga. Bukan ke berjihad tu lebih tinggi kedudukannya. Kedudukannya tinggi. Tetapi jika dibandingkan dengan ihsan kepada kedua ibu bapa, ihsan kedua ibu bapa tu lebih tinggi. Ihsan kepada kedua ibu bapa tidak lebih tinggi daripada melakukan pengabdian kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah tu nombor satu lah. Kemudian berlaku baik, berlaku ihsan. Apakah itu ihsan kepada kedua ibu bapa? Melakukan kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran. Ayat yang kita bacakan tadi, antara contoh yang disebut dalam Al-Quran berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa tu ialah menjaga mereka sewaktu usia mereka sudah tua. Jangan tidak bercakap dengan
kata-kata yang menyinggung perasaan mereka, hatta dengan kalimah sekalipun. Tu yang disebutkan dalam ayat. Kemudian wala tanharhuma, jangan mengherdik mereka. Tu antara qul lahuma wa qul lahuma qaulan karima, bercakap dengan mereka dengan bahasa yang baik. Bahasa yang mulia, yang menunjukkan kita hormat kepada dia. Bahasa-bahasa tidak guna kasar ke, tak merendahkan suara ke, itu menunjukkan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Kemudian merendah diri, wahfid lahuma janahadz dzulli, merendahkan diri di hadapan mereka. Kenapa? Walaupun kedudukan kita anak lebih mulia dari sudut ilmu, mungkin dari sudut harta lebih lakalah berbanding ibu dan bapa kita. Tetapi apabila kita berdepan dengan kedua ibu bapa, semua kedudukan-kedudukan yang tinggi itu tidak akan lebih tinggi kita berbanding kedua ibu bapa. Walaupun kita memiliki kesemua kelebihan dan ketinggian darjat, dapatlah jadi apa pun, dapatlah pangkat apa pun, untuk dengan masyarakat umum mungkin kita lebih tinggi. Tetapi ketika berdepan dengan kedua ibu bapa, setinggi manapun pangkat dan darjat serta kemewahan itu, tidak akan lebih tinggi berbanding kedua ibu bapa. Begitulah kedudukan dan tingginya darjat ibu dan bapa dalam Islam. Baiklah tuan-tuan, kita lihat hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, rawahu Muslim. Seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya. Nabi kata, Nabi bersabda, seorang anak tak akan dapat membalas budi orang tuanya, illa, Nabi kata, kecuali an yajidahu mamlukan, kecuali jika dia dapati orang tuanya menjadi hamba. Kecuali anak dia, bila anak tu besar, tengok-tengok mak bapak dia ni jadi rupanya hamba, kemudian ia membelinya. Oleh kerana dia ada pangkat, ada harta, dia pun beli ibu bapa dia tu yang daripada tuannya, kemudian dia merdekakan. Hak ni besar darjatnya. Tapi kita hari ni alhamdulillah tak ada dah sistem hamba tu. Jadi nak beritahunya, tak ada benda yang tinggi darjatnya, tak ada perkara yang boleh membuatkan seorang manusia itu membalas budi orang tuanya. Kita hanya boleh menggembirakan mereka. Nak kata membalas budi, tidak akan sampai kedudukan itu. Tak akan sampai kedudukan itu. Balas budi tak boleh, tapi menggembirakannya lah. Orang-orang sekarang ni alhamdulillah mempunyai kesadaran yang tinggi. Nampaknya, yang kita duk nampak lah dalam masyarakat kita secara zahirnya, orang-orang menyantuni ibu bapa mereka. Hari-hari minggu balik rumah menyantuni lah tu. Hari-hari minggu kadang-kadang balik-balik tu bawa pergi makan sama-sama kat luar. Dah jadi budaya. Dah jadi budaya orang kita dah. Kadang-kadang balik dengan sesuatu, bawa hadiah. Semua gitu. Itulah yang bagusnya. Itulah yang patutnya menjadi subur di dalam masyarakat kita.
Namun segelintir berlaku juga ada yang tidak menyantuni, tak bercakap dengan ibu bapa dengan bahasa yang kesat. Bahkan ada yang bergaduh, berbalah sampai tak balik. Itu semua berisiko yang sangat besar di hari akhirat. Risiko di dunia ni mungkin tak nampak sangat. Di akhirat lah. Sebab menderhaka, dibimbangi masuk dalam kategori derhaka, dan derhaka kepada kedua orang tua itu adalah dahsyat, suatu dosa yang amat besar, berat. Mengandung ibu bapa yang tak mengandung. Dia menyantuni. Anak tiri pun sama. Sebahagian daripada anak-anak kita juga yang perlu kita santuni. Mungkin dia bukan darah dan dia bukan keturunan yang bukan darah daging kita, tetapi bila dia jadi ibu dan atau bapa tiri, maka ia perlu disantuni, dan ibu dan bapa juga perlu menyantuni anak itu, sebagaimana Nabi SAW menyantuni anak tirinya dengan mendidiknya juga. Baik, dengan mendidiknya, mengajarkan kepadanya. Nabi SAW dalam hadis yang sebelum-sebelum ini kita pernah membacakan bahawa Nabi mendidik anak tirinya. Baik. Seterusnya, wa anhu aidan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih lagi hadis daripada Abu Hurairah, tetapi hadis yang lain pula, hadis yang lain tapi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada beliau ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata, man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan dia percaya terhadap hari akhirat, maka hendaklah dia, orang beriman tu hendaklah dia memuliakan atau meraihkan tetamunya. Itu pertama, meraihkan tetamu. Sebahagian ala-alang dah dalam hadis ni dia nak bagi tahu, Imam Nawawi letak hadis ni kerana ada satu lagi tentang menghubungkan silaturahim tu. Tapi oleh kerana dah ala-alang disebut dalam hadis ni, tengok Nabi SAW bersabda, memberitahu tentang orang yang beriman, yang percaya terhadap Allah, percaya kepada Allah dan percaya akan berlaku akan kedatangan hari akhirat. Apa yang dia kena buat? Dia perlu memuliakan tetamu. Orang yang berstatus tetamu perlu diraikan sebagai seorang tetamu lah. Nak menyambutnya dengan wajah yang manis, kemudian bawa bersembang dia, layani dia, hidangkan makanan yang sewajarnya. Ini itu memuliakan tetamu, meraihkan tetamu. Nak bercakaplah apa-apa saja. Nak yang tidak mendatangkan perbalahan. Jangan duk sembang politik pula. Tetamu datang sembang politik, boleh jadi bergaduh pula lepas tu. Baik. Jadi sembang yang baik-baik supaya ni kerana apa? Kerana menyantuni tetamu itu adalah sebahagian daripada urusan agama. Baik, kemudian tuan-tuan, yang kedua,
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nabi kata lagi, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan dia percaya terhadap hari akhirat, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Menyambung silaturrahim. Menyambung silaturrahim ni macam mana? Menyambung silaturrahim ni antaranya ialah menghubungkan semula ikatan silaturrahim, perkenalan ibu bapa kita. Sekiranya dia dah tak ada dan sudah terputus, kita sambung balik. Oh, saya lah anak sekian-sekian hari tu, nak dulu pakcik berkawan dengan bapak saya. Kita pergi kenal balik, kita pergi sambung balik hubungan tu. Nak bagus lagi, kita duduk ziarah pula. Sekali-sekala pergi ziarah. Duduk sekali-sekala pergi ziarah pula. Sebab apa? Sebab dia dulu dengan ayah baik ni. Ni keluarga dia ni tak ada kena mengena pertalian darah, tak ada. Tapi baik dengan mak bapak kita dulu. Menyambung silaturrahim. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyasil, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan yang ketiga Nabi kata, dan siapa yang beriman kepada Allah dan percaya terhadap hari akhirat, falyaqul khaira, maka hendaklah dia bercakap dengan kata-kata yang baik. Au liyasmut, atau sekiranya tak dapat nak bercakap dengan bahasa yang baik, maka lebih baik untuknya diam. Liyasmut, hendaklah dia diam. Pilihan. Ini Nabi SAW pesan kepada orang yang kalau dia boleh cakap dengan ada peluang untuk bercakap dan dia bercakap boleh dalam keadaan baik, maka bercakaplah. Tapi kalau masa dia ada peluang untuk dia bercakap, tapi dengan peluang bercakap itu dia akan bercakap dengan bahasa yang kesat, makiamu orang, maka hendaklah dia diamlah. Nabi kata, hendaklah lebih baik diamlah daripada bercakap kalau begitu keadaannya. Kalau boleh dengan bercakap tu boleh menambah kebaikan, bercakap benda-benda yang bagus, silakan. Bercakap benda bagus ni maksudnya bukanlah kena bercakap baca hadis saja, baca ayat Quran saja, cerita pasal sirah Nabi saja, bukan. Soal keduniaan pun boleh juga. Kalau bercakap, nak kita di luar masjid ni, nak kita sembang urusan dunia, bab cari duit, bab cari rezeki lah, bab berniaga ke, bab apa semua, sembang lah. Asalkan selagi benda tu halal, sembang tak ada masalah. Bila dia jadi tak elok, bila dalam bersembang tu duduk nak buat jahat, bila dalam bersembang tu duduk nak menjatuhkan orang, duduk fitnah orang, duduk maki orang, duduk memburukkan orang, tu yang tak dibenarkan. Yang Nabi kata, liyasmut, hendaklah kamu diamlah kalau begitu. Hendaklah kamu diam. Maksudnya bila bercakap mendatangkan percakapan yang buruk, maka diam. Tapi kalau yang boleh, yang baik, silakan. Baik. Kemudian tuan-tuan, kenapa kita tertanya-tanya jugalah tadi? Mungkin kita tertanya, kenapa hadis ni duduk sini? Sedangkan Imam Nawawi kata tajuk nak dibincangkan ialah berbakti kepada kedua orang tua. Tiba-tiba hadis ni mana pun tak ada sebut pun tentang orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dia ada pada falyasil rahimahu ni tadi. Nabi kata siapa-siapa beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari akhirat, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim antaranya ialah menghubungkan silaturrahim yang dengan orang yang pernah ada hubungan yang baik dengan ibu bapa kita. Sekiranya dah tak ada, kita sambung lagi. Kita pula jadi orang yang kita berkawan dengan mau. Mungkin dia dah tua, tapi kita masih menyantuni dia atas dasar dia seorang yang pernah berkawan dengan ibu bapa kita. Kita pergi menyantuni dia, menziarahi dia atas dasar dia dulu dengan ibu atau bapa kita ni dia ada hubungan yang baik. Maka kita itu dipanggil
menghubungkan silaturrahim. Kemudian tuan-tuan, hadis masih lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis seterusnya, beliau berkata, Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza farigha minhum qamatir rahim faqalat hadza muqamul a'idhi bik minal qati'ah. Qala na'am, ama tardina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala. Qala fadhalika laki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad ayat 22 dengan ayat 23 muttafaqun alaih. Hadis ini agak panjang sikit daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah mencipta makhluk ketika Allah telah menciptakan makhluk, ketika selesai menciptakan mereka, bangkitlah rahim dan berkatalah rahim. Inilah tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari pemutusan persaudaraan. Orang yang memutuskan silaturrahim, dia akan minta daripada Allah perlindungan. Sebab dia tahu orang memutuskan hubungan silaturrahim ini satu dosa. Jadi dia minta perlindungan, minta maaf lah kepada Allah. Allah berfirman, tidakkah kamu rela bahawa sekiranya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Tidakkah kamu rela aku sambungkan dengan orang yang kamu putus dulu? Tak, menyambungmu dengan dan memutuskan dengan orang yang memutusmu? Ya, baiklah. Jawabnya, ya, baiklah. Allah berfirman, maka itulah bagimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah ayat ini jika kamu mahu. Ayat mana? Ayat daripada surah Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Apa maksud ayatnya? Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan akan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Balasan buruk orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Memutuskan itu kerana bergaduh, kerana berbalah, kerana inilah. Baik, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian tuan-tuan, kita lihat lagi satu lagi hadis wa anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lagi. Hari ini banyak sungguh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah orang lelaki itu, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang manusia yang paling berhak untuk berdamping denganku? Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak aku buat baik? Mana aku buat baik, aku nak buat baik, orang yang paling berhak aku buat baik, siapa dia? Qala, lalu Nabi jawab, ummuka, ibu kamu. Nabi kata,
Qala summa man. Kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Nabi jawab, ibu kamu. Kemudian orang tu tanya lagi, summa man. Kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Nabi jawab, ibu kamu lagi. Qala, lalu beliau pun orang tu tanya lagi, summa man. Kemudian siapa lagi? Dah kali keempat dah ni tanya ni. Siapa lagi? Qala abuka. Barulah Nabi jawab, kemudian ayah kamu. Muttafaqun alaih. Untuk menunjukkan apa ni? Nabi jawab 3 kali. Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Ibu kamu. Untuk nak bagi tahu apa ni? Nabi nak bagi tahunya betapa perlunya berbuat baik dengan ibu. Sangat-sangat mendesaknya, yang sangat-sangat perlunya ialah dengan ibu kan. Sebab dia berbakti. Dah bapa pun berbakti juga kepada anaknya. Berbuat baik juga, tapi lebih ringan berbanding ibu. Nah, kita semua dah maklum dah kenapa dia lebih berat kepada ibu. Nah, time mengandung dialah yang merasa kepayahan yang dalam Al-Quran Allah berfirman yang ibu mengandung mengalami kelemahan demi kelemahan. Nah, dalam mengandung tu dia ada macam-macam perkara dan bukan sekejap, tempoh dia 9 bulan. Nah, ada alahan lah, apa tu, ada pantang tu lah, kemudian mari penyakit tu lah, kemudian mari masa ni macam-macam perkara. Kemudian dekat nak bersalin ada masalah lain pula. Kemudian dah bersalin ada lagi benda yang dia kena, tak boleh itu, tak boleh ini, pantang larang tu, pantang larang ni. Tak, demi kesihatan anak tu. Kemudian dah sudah bersalin lagi, kena menjaganya pula. Kemudian sudah jaga sampai usia 2 tahun, nak memisahkan susu pula, sedih pula situ sekali. Nak Allah kesiannya anak sebab apa? Nak dipisahkan dah minum susu. Menangis gerak. Ibu ni kalau boleh nak bagi lagi lah. Nak sambung semula lah kalau begitu. Kesiannya tengok. Nak mengalami itu kesedihan, kelemahan demi kelemahan yang dialami. Kesukaran dan demi kesukaran yang dihadapi dalam membesarkan seorang anak. Jadi daripada dia start mengandung tu sampailah kepada anak tu membesar, ibu mengalami berbagai cabaran yang lebih besar berbanding bapa. Sebab itu Nabi SAW mengutamakan berbuat baik kepada ibu. Kena buat baik dua-dua, tapi keutamaan kepada ibu. Kemudian barulah disebutkan bapa, untuk menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Kemudian tuan-tuan, hadis yang pendek wa anhu, masih lagi daripada Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baginda bersabda, raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu man adraka abawayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh rugi. Nabi kata, Nabi ulang 3 kali, sungguh rugi. Kemudian Nabi kata lagi, sungguh rugi. Kemudian Nabi bersabda, seseorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya pada saat lanjut usianya. Maknanya mak ayah dia dah tua, tapi dia ada, dan mak bapak dia sudah tua. Maknanya dia ada pada zaman itu, baik lanjut usia, baik sama ada salah seorang atau kedua-duanya lah. Maknanya sama ada mak ataupun ayah dia, tetapi dia tidak masuk ke syurga. Mana?
Maknanya sangat rugi seseorang tu. Dia masa dia hidup tu mak ayah dia sudah tua, tapi dia tak dapat nak masuk syurga. Maknanya akhir sekali bukan mak ayah dia tu tak dapat masuk syurga, dia tu kalau dia tak dapat masuk syurga dalam keadaan mak ayah dia tu ada masa dia tua, maknanya tak dapat masuk syurga juga. Tu pelik tu. Maksudnya sebab apa? Sebab ketika usia ibu bapa sudah tua, berbuat baik kepada mereka itu adalah suatu jalan untuk masuk ke syurga. Ketika usia ibu bapa sudah tua, berbuat baik kepada mereka itu adalah bahagian ataupun cara jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang sempat kita kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan dia memberi hadis-hadis yang kita bacakan ini memberi nasihat kepada kita semua, juga dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita atau sesiapa sahaja yang sepatutnya kita nasihati, sekiranya mereka ni memiliki masih ada ibu ataupun bapa atau kedua-dua, supaya mereka santuni dengan sebaik-baiknya, kerana ia adalah sebahagian daripada perintah dalam agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, tuan-tuan dan perempuan, para asatizah, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita hadir ke masjid menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan sementara kita pulang, insya-Allah ada sedikit pengisian dan kita berkongsi sedikit sambungan daripada perbincangan kita mengenai fiqh warga mas ataupun fiqh al-muslimin.
Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan pagi ini kita akan bincangkan sambungan daripada perbincangan pada bulan lepas, masih mengenai tata cara sembahyang bagi warga emas ataupun golongan yang tak mampu nak bersembahyang secara sempurna. Jadi tuan-tuan, pada bulan lepas kita dah lihat bagaimana kaedah duduk yang disarankan, duduk dalam pelbagai keadaan, tetapi kita lihat cara kaedah duduk sembahyang yang paling afdal. Kan? Paling afdal adalah duduk tarabbu'. Yang paling afdal duduk tarabbu', iaitu sembahyang duduk bersila. Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidaklah tidaklah menafikan kaedah duduk yang lain seperti duduk iftirash ataupun duduk mengikut keadaan masing-masing. Dia duduk atas kerusi. Tapi yang tarabbu' tu ataupun duduk bersila tu, kerana apa dia afdal ni maksudnya lebih baiklah. Afdal ni maksudnya yang lebih baik, yang the best. Kerana itu yang Nabi buat. Tapi bagi yang lain yang boleh, dia tak boleh duduk kan, tak boleh bersila, tapi dia boleh mungkin duduk iftirash ke, duduk atas kerusi ke, itu maksudnya boleh sah juga sembahyang tersebut mengikut keadaan masing-masing lah. Kerana sakit orang ni dia tak sama di antara satu sama lain. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan lihat pula tentang cara rukuk dan juga sujud bagi orang yang sembahyang duduk. Dia sembahyang duduk, dan macam mana pula kaedah dia nak rukuk dan sujud. Mungkin kita kata, aku dah lama dah sembahyang duduk ni, kan? Rukuk sujud macam biasa. Dia kaedah sembahyang ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak sama di antara satu sama lain. Jadi kaedahnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah itu tidak gugur dengan sebab ada kepayahan. Bermaksud, kalau dia tak boleh berdiri, maka dia sembahyang duduk. Tapi sembahyang duduk itu tidaklah sembahyang duduk tu, kalau dia masih lagi boleh sujud macam biasa, maka dia kena sujud macam biasa. Walaupun dia kata dia sembahyang atas kerusi, contoh atas kerusi, tidak ada bermaksud sembahyang atas kerusi itu menyebabkan gugur kewajipan dia untuk sujud macam biasa. Sedangkan dia boleh sujud, tapi dia setakat dia boleh. Jadi maksudnya sembahyang ni selagi kita boleh buat, yang rukun tu maka kita buat mengikut keadaannya. Baik. Jadi kita akan lihat bagaimanakah kaedah rukuk dan sujud. Di antara yang bincangkan nanti adalah, boleh tak kalau dia tak boleh sujud macam biasa, contoh mayat atas katil hospital, tapi dia letakkan wisadah ataupun pelapik ataupun bantal lah kan, bantal, sebab dia tak boleh sujud macam dekat tanah tu, tapi dia sujud, dia letak wisadah di sudut atas bantal tu. Boleh tak? Itu beberapa keadaan lah yang dibincangkan di sini. Baik. Jadi hukum bagi orang yang tidak berkemampuan untuk sujud dan juga rukuk ni sebenarnya ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia tak mampu rukuk dan juga sujud sekaligus. Rukuk tak boleh, sujud pun tak boleh. Itu tadi yang keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah dia tak boleh sujud sahaja, tetapi dia tak boleh sujud mengikut keadaan yang asal, tapi dia boleh rukuk. Jadi yang ni macam mana keadaan? Baik, itu dua keadaan yang kita akan bincangkan. Cuma kita tengok sikit, kita refresh balik tentang rukuk sujud ni. Kata Imam Nawawi, jadi kadar rukuk kan, rukukul qa'id, rukuk bagi orang yang duduk, fa aqallahu an yanhaniya qadar ma yuhadi jubhatahu ma wara'a rukbatayhi min al-ard. Kan keadaan rukuk bagi orang yang sembahyang duduk, maka sekurang-kurangnya adalah an yanhaniya qadar ma yuhadi jubhatahu, maksudnya dia tunduk sedikit, dia merendahkan dia punya
Jubhah ni tuan, dahi ni ma wara'a rukbatayhi min al-ard. Jadi dia di belakang sikit daripada lutut. Cuba buat tengok tuan. Boleh praktikal lah. Semayang kena praktikal ni. Kalau dia di ma wara'a rukbatayhi, maksudnya dia merendahkan sikit dia punya belakang dia ni, di belakang sikit daripada lutut kita. Kan? Itulah. Jadi kita rendahkan sedikit. Itu kaedah rukuk bagi orang sujud. Wa akmaluhu an yanhaniya bihaitsu yuhadi jubhatahu mawdi' sujudihi, amma sujuduhu faka sujud al-qa'im. Jadi itu yang paling kurang, kita minimum lah. Paling minimum untuk rukuk bagi orang yang semayang duduk ni adalah di belakang sikit daripada rukbatai, daripada lututnya. Cuba buat. Dan paling sempurna ialah dia merendahkan tu depan sikit. Depan sikit daripada yang akal tadi. Depan sikit. Kan? Lepas sikit daripada ni. Selagi boleh lah. Tuan. Jadi maksudnya selagi kita boleh, kita buat. Kadang-kadang orang rukuk ni malas, kan? Dia boleh rukuk dalam keadaan sempurna, tapi dia rukuk macam orang malas. Itu masalah kita. Nak semayang tak boleh malas. Semayang ni kita buat betul-betul. Kadang-kadang angkat takbir depan, angkat takbir, yang tu kan. Dia malas. Tak tahu lah. Kan, kita semayang sempurna ni, kita kalau boleh sempurna mungkin lah. Itu keadaannya kan. Sama juga kadang-kadang kita tengok orang yang semayang, dia semayang bukan tak semayang. Cumanya bila dia sujud tu, ada yang dia macam malas nak letakkan waktu sujud ni. Jumpa kalau perhatikan, ada orang yang malas nak letakkan dia punya tangan jari ni di atas ni. Cuma dia duduk tu macam mana kucing. Tangan kucing kan macam tu. Itu punya malasnya. Sebab nak jumpa Allah Ta'ala kan. Sebab kita jumpa kalau perbarisan bulanan dengan ketua jabatan pun, tu bukan main ni kan. Itu baru ketua jabatan. Kalau sultan lagi lah. Ni dengan Allah Ta'ala pun malah. Itu masalah. Okey. Jadi semayang kena betul-betul. Baik. Jadi sujud pula ialah kasujudil qa'im. Kalau dia boleh sujud, masih lagi kena sujud macam mana sujud orang yang boleh semayang berdiri. Dan kecuali yang kita bincangkan ini, kalau tak boleh nak melaksanakan dalam keadaan yang sempurna itu, maka barulah kita boleh buat sekadar yang boleh. Bukan setakat boleh, seboleh mungkin sebenarnya. Biqadri mastata' kan. Itu biqadri mastata' ni bukan setakat boleh, bukan setakat boleh. Seboleh mungkin. Itu kita. Dia punya maksud kan, seboleh mungkin. Baik. Jadi kita lihat dulu yang keadaan yang pertama ialah idza ajiza an man yusalli min qu'ud 'anil ruku' was sujud ma'an. Bagaimana cara sembahyang orang yang tak boleh, orang sembahyang duduk tapi dia tak boleh nak rukuk dan sujud macam biasa. Dua-dua tak boleh. Rukuk tak boleh, sujud tak boleh. Kan? Baik. Jadi kata ulama, barang siapa yang lemah ataupun uzur, tak mampu untuk rukuk dan juga sujud mengikut sifat yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, kan? Mungkin kerana dia sakit di belakangnya ataupun sakit-sakit yang lain. Jadi hatta bil mungkin muqraban jubhatahu qadra taqatihi. Maksudnya dia perlulah kan melaksanakan paling hampir mengikut kadar yang disebutkan tadi tu. Mengikut sekadar boleh kan. Kalau kata aqallahu dalam rukuk ni, waktu duduk, kita main duduk, aqallahu tadi ialah kata Imam Nawawi, kita rendahkan kita punya dahi tadi sampai kepada bawah, belakang sikit daripada lutut. Itu kadar yang paling minimum lah. Dia hak minimum pun tak boleh kan? Minimum tak boleh. Sakit slip disc ke ataupun urat lah, urat tergeliat kan. Baru ni saya pun jadi tentang kadang-kadang kita urat tergeliat ni dekat tengkok kan. Jadi macam robot tu kan. Jadi robokok pusing tak boleh. Kalau tergeliat dekat bahagian urat belikat ni kan, dekat pinggang ni, kadang-kadang dia jadi kan. Saya baru ni nak sidekai, kelepuk bunyi belakang. Bukan slip ni, kelepuk macam bunyi macam urat. Lepas tu tak boleh nak pusing ke kanan lah. Angkat tak boleh, bawah tak boleh. Yang tu kan, kadang-kadang nak sujud
kadar minima pun tak boleh. Yang ni maksudnya kalaulah tak boleh kadar minima yang disebut kat 5 tadi, maka kita rukuklah seboleh mungkin mencapai kadar minima tadi. Kan? Ya. Fa in ajiza an khafdha aw ma'a bi ruku'ihi wa sujudi ima'an. Tapi kalau dia tak boleh juga nak merendahkan langsung, gerak tak boleh, jadi macam batang kayu tu. Depan tak boleh, sakit kan. Tak boleh gerak langsung. Maka dia bagi isyarat, memberikan isyarat dengan rukuk dan juga sujud ima'an. Isyaratlah. Dekat mana boleh, kalau boleh dengan tengkok-tengkok. Kan? Tengkok maksudnya kalau rukuk dengan tengkok tu bukanlah itu bukanlah kadar minima. Tapi buat macam nak tak boleh nak gerak langsung. Nak goyang sikit pun tak boleh, sakit bukan main. Jadi rendahkan sikit dia punya gerak tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Itulah kan. Walaupun tak mencapai minima, tapi itu saja dia boleh. Maka itulah cara sembahyang. Baik. Jadi untuk rukuk dia ima'an ni kita bagi isyarat mungkin dengan kepala, mungkin dengan mata. Kemudian bila sujud, maka dia sujud ni dia punya kaedah dia lebih rendah lagi berbanding dengan rukuk tadi. Kita kalau kata rukuk tadi mungkin 45 darjah. Kalau sujud kita boleh taratu bukan? Taratu dah boleh. 90 darjah, tapi mesti lebih rendah keadaannya berbanding dengan rukuk tadi. Baik. Jadi apa dalilnya tuan-tuan? Apa dalilnya boleh macam tu? Maka sembahyang ni nak ceritanya. Sembahyang ni kena buat juga walaupun macam mana keadaan. Sembahyang semalam saya dengar petikan rakaman Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat. Kan? Dia kata sembahyang ni adalah satu ibadat yang mana wajib dilakukan oleh semua. Berlainan dengan ibadat-ibadat yang lain. Satu-satunya ibadat yang kena buat juga. Walau macam mana keadaan pun adalah sembahyang. Kalau zakat itu dia boleh tak buat lagi kan. Zakat ni bagi orang yang tak ada harta. Contoh zakat harta kan. Dia tak ada harta, dia tak perlu keluarkan zakat. Gugur kewajipan zakat. Kalau haji kan, orang yang tak berkemampuan, tak ada istita'ah dari segi harta kan, tak cukup-cukup duit tabung haji tu. Duit tabung haji pula sekarang meningkat kan. Dia tak cukup-cukup. Jadi orang yang tak berkemampuan ni gugur kewajipan dia. Kalau puasa pula bagi orang yang sakit. Dan bagi orang yang sakit dan juga ada uzuran, musafir dan sebagainya, gugur kewajipan puasa. Tapi sembahyang ni nak ceritakan begitu pentingnya ialah orang sakit pun kena sembahyang juga. Sembahyang cara orang sakit. Yang sihat, sembahyang cara orang sihat. Yang musafir, sembahyang juga. Tak gugur, tapi tentang sembahyang mengikut musafir tu. Jadi tetap kena sembahyang. Walaupun dalam keadaan berbalut. Walaupun dalam keadaan berbalut macam mana pun, tak boleh nak wuduk macam tu. Tetap wajib sembahyang. Dalam keadaan kita bedridden kan? Duduk di atas ni tak boleh nak sembahyang. Kita faqid tahurain. Orang tak boleh nak bersuci macam mana biasa. Wuduk pun tak boleh. Mutayammum tak boleh. Daimul hadas, sentiasa berhadas. Kadang pakai pampers kan. Pakai pampers pun kena sembahyang juga. Walaupun tak boleh. Nak ceritanya tuan-tuan, sembahyang ni kena buat juga. Tapi ramai lah orang sihat tak sembahyang pun ramai. Tak sihat sembahyang. Dia boleh tapi tak sembahyang. Baik. Jadi dalil tadi tu tuan-tuan yang katakan boleh pakai isyarat dan sebagainya tu ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jadi kita apabila aku arahkan kamu, suruh kamu buat sesuatu, maka fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah seboleh mungkin. Kena orang dia faham, dia terjemahkan mengikut kemampuan masing-masing. Tapi sebenarnya mastata'tum ni seboleh mungkin kita laksanakanlah kan apa yang Nabi suruh tu. Baik. Jadi wajah istidlal daripada hadis itu ialah Nabi SAW menyuruh kita ni kena ikut apa yang Nabi bawa. Nabi suruh kita setiap arahan tu kena lakukan boleh kita mungkin mengikut kadar kemampuan kita. Jadi maka orang sembahyang pun, orang yang duduk tadi tetap kena sembahyang
Mungkin kaedah rukuknya dan sujud ni mengikut keadaan je lah, mengikut kemampuan dia. Jadi kalau tak boleh kedua-duanya sekali, maka dia buatlah mengikut mana yang dia boleh. Sampaikan tuan-tuan, sampai kita kata tak boleh pakai syarat mata pun, bayang dalam hati, mata terkatuk tapi pemikiran tu okey lagi, waras lagi. Sampai tahap tu lah kan. Tengok kadang-kadang takut yang pakai syarat mata ni mula-mula tutup begitu, lepas tu tutup terus kan, kemudian lupa kan. Tak, bila saya dah hilang apa dia punya tu, dia macam perbuatan sembahyang pun dah tak ingat dah. Yang tu kita gugur lah lepas bagi dia kan, bagi dia hilang ingatan ni tak boleh nak buat apa lah, hilang taklif. Baik, kemudian yang kedua adalah hadis daripada tentang Nabi sebutkan, hadis daripada Ali bin Abi Talib. Ali kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi salatil marid, solat bagi orang yang sakit ni, illam yastati an yasjuda au ma'a. Jadi bagi orang yang tak boleh sujud, maka au ma'a, dia berikan isyarat, wa ja'ala sujudahu akhfat min ruku'ihi. Ya, jadi dia sujud itu lebih rendah lagi lah daripada rukuknya. Itu keadaan yang pertama tuan-tuan. Kesimpulannya ialah yang keadaan pertama ni, bagi orang yang tak boleh nak rukuk dan juga sujud macam mana biasa, maka dia buatlah mengikut keadaan kemampuan dia. Baik, kita pergi pula yang kedua, surah Tsaniyah. Keadaan yang kedua ialah dia tak boleh nak sujud saja. Tadi tak boleh rukuk dan sujud, ini tak boleh nak sujud saja. Macam mana? Baik. Jadi di bawah keadaan orang yang tak boleh nak sujud sahaja ni ada 3 pula keadaan. Macam mana ni kan? Kena buat petaminda dalam otak ni. Sebab banyak pecahan. Keadaan orang yang tak boleh nak sujud saja, dia boleh rukuk maksudnya. Boleh rukuk, tak boleh nak sujud, maka di bawah ni ada 3 keadaan. Yang pertama ialah dia tak boleh, dia tak, idza ajiza man yusalli min qu'un anis sujud wahdahu wa qadara 'ala rukuk. Yang pertama ialah dia tak boleh sujud tapi dia boleh rukuk. Dia sembahyang main duduk. Cuma dia tak boleh sujud tapi dia boleh rukuk. Jadi sebenarnya dalam kitab ni tuan-tuan ada banyak pendapat-pendapat. Cuma saya nak fokus kepada pendapat mazhab Syafi'i lah. Sebab kita biasakan kan bubuh dengan semua mazhab ni boleh, ni tak boleh. Mana kata boleh? Kan bubuh yang khilaf-khilaf ni pening juga kan. Ni kata ni macam ni mazhab ni, macam ni mazhab ni. Kita kata lah ni nak suruh buat macam mana? Ikut mazhab mana kan? Mazhab Hambali ke? Mazhab Syafi'i. Jadi saya ingat saya fokuskan kepada mazhab Syafi'i lah. Kan? Sebab itulah. Baik, jadi mengikut pendapat ulama mazhab Syafi'i, bagi orang yang sembahyang duduk tadi kan, dia boleh rukuk lagi. Cuma dia lemah ataupun dia tak mampu untuk nak meletakkan dahinya di atas lantai, di atas bumi. Kan, jadi dia tengok kan. Jadi yang ni mengikut mazhab Syafi'i, tengok keadaan dia. In qadara ala aqalli ruku'il qa'id wa akmalahu bila ziyadah fa'ala al-mumkin marratan 'an ruku'. Jadi kalaulah dia boleh melaksanakan kadar rukuk yang paling minima. Kita sebut tadi, kalau dia boleh masih lagi, walaupun dia tak boleh sujud, tapi dia masih lagi boleh rukuk dengan kadar paling minima tadi. Kan, dia merendahkan ni belakang sikit daripada 2 lutut tadi. Kan bila lutut ni, kenapa lutut pula kan? Sebab bila kita duduk kan, kita boleh nampak lutut kita ni. Kalau kita berdiri lain lah. Bila kita duduk, kita nampak macam tu. Kan cuba buat kan sambil-sambil pembetul urat pun dah. Seperti orang ni, orang tetok ni boleh buat. Sambil kita sakit kan, setakat kita boleh. Baik. Jadi kalau macam tu dia buat mengikut keadaan dia boleh rukuk tadi seboleh mungkin kan. Kalau boleh sempurna lagi, sempurnakanlah. Kan? Jadi walaupun tak boleh nak rukuk macam kadar yang biasa tu kan, tapi selagi boleh yang paling minimal tu, maka kita buat yang paling minimal. Kemudian kalaulah dia masih lagi boleh rukuk ziyadatan ala kamalir rukuk, wajib al-ikhtisar fil inhina li rukuk ala qadar kamal. Jadi rukuk ni kalau dia boleh buat sempurna lagi, maka dia buatlah secara sempurna. Maksudnya dia tak boleh sujud saja, tapi selagi mana boleh kita kadar rukuk ni duduk dia lepas itu caranya. Baik. Kemudian dia wajib
kan, untuk nak mendekatkan, merapatkan dahinya itu untuk sujud pula, dia cuba rapatkan seboleh mungkin ke kita kata ke tanah lah kan, ataupun ke lantai lah. Faham tak? Kalau rukuk tadi kita rendahkan kita punya belakang kita. Bila untuk sujud, kalau boleh sampai ke serapat mungkin ke lantai, buatlah demikian. Yang penting sujud ni kena rendah sikit daripada kita rukuk tadi. Baik, tu je. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i lah kan. Maknanya seboleh mungkin rapat kan. Jadi lagi masa rapat ni tuan-tuan, lagi kita boleh buat, kita tak sakit lagi belakang ni, sampailah rasa habis meter lah kan, habis had minimum, kita rasa sakit, barulah itulah kadar yang paling maksimum lah bagi orang yang sakit begitu. Okay. Baik, jadi itu bagi pendapat mazhab Syafi'i, maknanya sujud mengikut keadaan dia yang dia boleh ya. Kemudian itu keadaan yang kedua ialah, kalaulah dia boleh sujud ala sadrihi aw azma ra'sah alladhi fawqa jubhatihi kan. Yang kedua ni ialah orang yang maknanya orang yang boleh sujud kan, tetapi dia taklah sempurna macam yang pertama tadi. Dia masih dia boleh sujud tapi tak sempurna macam yang pertama tadi. Baik. Jadi kalaulah dia mampu untuk sujud di atas dia punya ni, sadri ni, tulang dekat kepala dia kan. Jadi dan dia tahu kalaulah dia laksanakan sedemikian, memang keadaannya tu dia memang boleh buat seboleh yang mungkin tu, maka menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka wajib dia melakukan sekadar yang dia boleh itu kan, seboleh yang boleh. Jadi maksud yang kedua ni ialah orang yang dia mampu rukuk kan, cuma sujud dia tu tak boleh rapat ke tanah kan. Jadi dia buatlah seboleh yang rapat mungkin. Lebih kurang macam keadaan yang pertama tadi jugalah kan. Jadi maksudnya kesimpulannya beza di antara keadaan pertama yang kedua ni ialah kan, yang pertama tadi dia boleh sujud, yang kedua ialah dia tak rapat sangat ke tanah, maka dia buatlah sekadar kemampuan dia ya. Boleh faham tengok ni faham tak faham ni boleh nampak aku dah kan. Dan keadaan yang ketiga adalah bagi orang yang tak mampu sujud tetapi dia perlukan bahan bantuan untuk sujud di atasnya. Ni yang saya sebutkan tadi ni, boleh tak sembahyang sujud di atas bantal. Contohnya kita duduk di atas katil hospital kan, katil hospital kan. Kemudian kalau hospital ni dia ada ni kan, dia macam ada meja kan. Meja tu kita orang letak makanan semua kan. Jadi bila kita nak sujud sempurna bawah tak boleh lah, memang tak boleh tentulah, rentang kan. Jadi boleh tak kita tak bantal, kita sujud di atas meja tadi tu. Boleh tak? Baik, itu yang keadaan yang ketiga. Jadi isti'anah bi syai'in yasjud alaih. Yang kita letakkan sesuatu lapik ni ataupun bantal lampik kat, kita sujud di atas dia. Baik, jadi yang ni ada khilaf di kalangan ulama tentang perkara ini, boleh atau tidak kita sujud di atas wisadah contohnya ataupun bantal tu ataupun tidak. Jadi pendapat yang pertama, ada dua pendapat dua pendapat ni tuan-tuan, maksudnya dalam mazhab ni berbezalah. Cuma saya nak sebut macam sebut tadi, dalam mazhab Syafi'i ni mazhab Syafi'i ni dan juga mazhab Hanafi dan juga Hambali. Ini yang kumpulan yang mengatakan ni. Pendapat yang pertama ni pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi dan juga Hambali. Jadi katanya man yusalli qa'idan, siapa yang sembahyang duduk tadi, iza ajiza anis sujud alal ardi, dia kalau dia tak mampu nak sujud di atas bumi, di atas lantai, fa wada'a baina yadayhi wisadatan aw syai'an murtafi'an, maka dia pun letakkan
sesuatu di hadapannya itu, sama ada bantal ke ataupun benda-benda lain untuk dia sujud situ, au sajada ala rabatin aw hajarin, ataupun dia sujud di atas kayu ataupun di atas batu, ajza'uhu sujudahu wa sahhat salatu. Jadi maksudnya sembahyangnya itu sah dan sujudnya itu dikira. Mana? Boleh, maksudnya boleh lah. Kalau tak boleh nak sujud macam biasa, tapi kita letakkan bantal di atas meja kecil depan katil hospital tu, sujud. Mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i, sujud tersebut dikira. Dan juga sembahyangnya adalah sah. Baik. Soalan. Soalan pinggang. Soalan pinggang ni maksudnya dia tak boleh nak rukuk kan. Sujud pun tak boleh. Macam saya sebut tadi lah, jadi Robocop. Krip kan. Jadi macam tu, bergerak semua. Yang ni tak boleh nak buat apa lah. Kalau sujud, kalau nak bergerak pusing kiri kanan pun tak boleh. Sujud tu, elok tu, aduh, dari belakang. Yang tu ni tentang maksudnya, kita macam tadi lah. Kita cuba dulu. Maksudnya duduk kan. Cuba, okey, rukuk dah ni. Sujud ni rendahkan sampai sakit belakang. Sampai sakit mana? Sampai aduh. Bunyi aduh tu berhenti lah. Dekat tu lah. Maksudnya mungkin dia tak boleh letakkan bantal depan. Kalau tak bantal ni kena tekan sampai boleh kan. Boleh tak sujud kat dinding? Tak boleh lah kan. Dinding tu dia menegak kan. Ni ceritanya tadi, bila sujud ni dia kena rendahkan. Rendahkan dia punya kepala kita ni. Jadi maksudnya jawab pada soalan ni mengikut kemampuannya. Selagi mana boleh tekan sampai tak sakit, sampai sakit tu, tu kira had maksimum lah. Kan? Baik. Jadi dalam masalah tadi tu yang kata boleh letak tu, dalam saya nak petik yang disebut sini, kalam Imam Nawawi, walau sajada ala mukhiddah wa nahwiha, kalaulah seorang itu dia sujud di atas bantal, khiddah ni bantal ataupun sebagainya, wa hasalat sifat sujud, jadi terhasil daripadanya itu sifat sujud, bi annakisa wa rafa'a alihi idza syaratna zalik atau kana ajizan an zalika ajzahu. Jadi sekira-kira walaupun kita kata dia sujud di atas bantal, tetapi dia masih lagi menepati syarat yang ditetapkan tadi itu. Imam kita kalau sujud ni kena lebih rendah daripada rukuk, maka bagi orang yang ajizan anhu ni, yang tak boleh nak laksanakan secara sempurna, maka ajza'hu. Jadi sujudnya itu dikira sah. Bolehlah. Maksudnya tuan-tuan, kita nak senang faham macam ni lah. Keadaan ni tak sama di antara satu sama lain. Mengikut keadaan masing-masing. Baik. Dan pendapat yang kedua ni, ni mazhab lain lah. Pendapat yang kedua mazhab Malik. Jadi mazhab Malik ni dia kata siapa yang tak mampu sujud, maka tak boleh dia letakkan bantal di hadapannya ataupun benda-benda lain. Lain sikit kan, mazhab Maliki ni lain sikit. Jadi maksudnya alhamdulillah, khilaf ni baguslah kan. Khilaf ni bila ada khilaf dekat mazhab ni, maksudnya khilaf ni benda yang ijtihad. Jadi maknanya bila ada pendapat yang membenarkan tu, maka boleh lah. Kita boleh nak sujud, tak boleh, tapi letakkan bantal. Boleh bagi orang yang begitu. Baik, kalau ada keperluan kan. Bila jadi kan, bila sampai di hospital apa, kita tahu keadaan masing-masing. Dan sebenarnya yang kat hospital ni yang tak semayang pun ramai kan. Kalau orang sihat tak semayang, yang sakit ni lagi lah. Khususnya juga kalau pada saya banyak tekankan, kalau anak-anak kan, kalau pergi khidmat kepada ibu dan ataupun ayah yang sakit ni, kena cubalah kan, ingatkan semayang. Sebab kan kadang-kadang biarlah bagi anak-anak dia kata ayah dah sakit dah, tak payah semayang lah. Anak tu pun tak semayang, kebetulan. Jadi dia nak mudah kan. Jadi selagi mana waras ingatan, masih lagi semayang. Walaupun daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas, contoh pakai pampers, sentiasa kencing, sentiasa berak. Kalau ikut logik kita, dah tak boleh wuduk macam biasa, buat apa nak wuduk? Dah pakai pampers, buat apa nak semayang lagi? Tak sah Allah kan. Semayang juga. Kenapa semayang juga? Semayang juga. Walaupun kalau kata dalam mazhab Syafi'i ni, orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas saja, dia memang kena ganti balik kan. Semayang tersebut kita ihtiram waktu lah, kira semayang hormat waktu.
dan dia menjadi kewajipan untuk ganti balik. Cumanya kalau dah ditakdirkan dia meninggal sebelum sempat dia qada balik semua sembahyang-sembahyang yang dia tinggal tu. Kalau 2 tahun contoh kan, 2 tahun dia bedridden, duduk di atas katil. Kalau kita fikir logik, 2 tahun sehari 5 waktu kan, nak qada macam mana? Tapi andai ditakdirkan ibu ataupun ayah ataupun orang sakit dia meninggal dalam tempoh itu, maka yarfa'ul isma, hilanglah dosanya. Itu beza tuan-tuan. Kan bermakna orang tak sembahyang langsung. Tak sembahyang langsung berdosa. Lagi selagi mana boleh waras. Kan? Jadi bila dah meninggal, hilanglah kita dosanya meninggal solat. Jadi dia sembahyang dalam tak sempurna pun, orang yang tak mengikut peraturan yang biasa, tapi itulah nak tanya tanggungjawab tu sembahyang tahap tu, sampai tahap tu kan. Baik. Tuan-tuan yang kedua yang akhir ni. Keadaan yang ketiga adalah, yang ketiga ni dia kata an yarfa' ila wajhi syai'an liyasjuda alaih. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan dia sujud di situ. Yang kedua tadi kita letakkan bantal. Yang ketiga ni ialah dia dia angkat sesuatu tu ke muka dia untuk dia sujud situ. Dia angkat macam bantal, dia angkat tak depan dia sujud, dia boleh tak? Ataupun dia contoh pergi ke dinding sujud, boleh tak? Baik. Jadi idza rafa'a al-'ajiz 'ani sujud 'ala al-ardi wisadatan ila wajhi aw ghairiha. Kalaulah orang yang tak mampu untuk sujud tadi, dia mengangkat sesuatu seumpama bantal tadi. Kes tadi kita kata bantal tu letak di atas meja kecil. Sekarang ni dia bantal tu dia hampirkan kepada mukanya dan dia sujud di situ. Boleh tak? Fasajada 'alaihi min ghairi aw an yumi'a bisujud. Maka ada dua di sini, maka dia sujud di atas benda tersebut. Maka di sini ada dua pendapat lagi. Khilaf lagi tuan-tuan. Ada dua pendapat lagi. Baik, jadi kita nak ambil tadi kita kata ambil pendapat yang dalam mazhab Syafi'i. Tak ada Syafi'i kan. Cumanya disebut fa'indal Hanafiyah, di sisi mazhab Hanafi, Maliki dan juga pendapat yang mukhtar di sisi Hanbali, maka tak boleh, tidak dibenarkan. Kalau dia angkat dia angkat bantal letak depan dia, sedangkan mungkin dia boleh sujud, cuma dia angkat, dia malas nak dia sujud, dia angkat ke depan pun baru sujud situ. Maka pendapat yang pertama ni tidak dibenarkan. Kan? Dan pendapat yang kedua, ada dua pendapat maksudnya. Yang satu tak boleh, yang kedua daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad mazhab Hanbali. Dia kata boleh. Yujzi'uhu, boleh. Kan? Jadi macam mana ni? Tak boleh, tak boleh. Boleh ke tak boleh? Itu masalah tu. Bisa khilaf ni sekarang ni boleh, ni tak boleh. So boleh tak boleh? Dia tanya tak boleh Ustaz. Khilaf ni boleh tak boleh? Itulah khilaf kan. Jadi macam mana? Jadi masing-masing ada pandangannya. Jadi saya nak bacakan yang kita kata tarjih di sini, yang tarjih oleh penulis kitab ni kata dia kan, makanya dia kata dia tarajjah dan dalam mazhab tadi ni mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah. Jadi harus baginya untuk meletakkan bantal di hadapannya ketika sujud. Jadi itulah anda memilih pendapat yang membenarkan. Maknanya kita bolehlah hampirkan sedikit mungkin bantal tu untuk kita sujud di situ berdasarkan hadis Nabi kata, yang hadis kita bacakan tadi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalaulah aku suruh kamu untuk melakukan sesuatu, maka kamu kena laksanakan seboleh mungkin mengikut kadar kemampuan kamu. Jadi kalaulah dia tak boleh, maknanya sujud tadi, maka dia pakailah kan. Kalau kata sujud tak boleh, rukuk tak boleh, maka dia pakai isyarat tuan-tuan. Maka isyarat, jadi isyarat tu maksudnya dia letakkan bantal di hadapannya dan sujud di atasnya. Baik, yang kedua ialah pemakninah dalam rukuk dan juga sujud ni ada masih lagi wajib tuan-tuan. Walaupun kita sembahyang tadi kita tak sempurna macam rukuk dan juga sujud macam biasa, tapi pemakninah tu masih lagi wajib. Pemakninah masih berhenti sekejap. Rukuk, henti sekejap, sami Allahu liman hamidah, baru sujud balik. Macam istidal kan, lebih kurang istidal lah. Istidal lah kita boleh. Janganlah kita rukuk, kena rukuk tu,
Terus sujud kan. Tak ada tumaninah, tak ada i'tidal. Pun salah juga kan. Jadi maksudnya dalam sembahyang ni kesimpulannya ialah kita masih lagi melaksanakan rukun tu, masih lagi ada peraturannya itu. Law tu mesti kita ikut. Cumanya keadaan macam mana kita buat tu mungkin berbezalah daripada orang yang sembahyang yang sempurna ni. Baik. Dan juga hadis daripada Hadas bin Malik. Ibn Malik kata, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri." Kata Anas bin Malik, kami pernah sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersangatan panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkin wajhahu min al-ard, basata thawbahu fasajada alaihi. Ni dalam keadaan sembahyang panas tuan-tuan. Apabila salah seorang daripada kami, daripada sahabat tak mampu untuk nak meletakkan dahinya, wajahnya di atas bumi, maka dia menghamparkan sesuatu di situ. Maklum tuan-tuan, sembahyang zaman Nabi ni masjid bukan macam masjid kita ni. Pernah baca tak sejarah Masjid Nabawi? Masjid Nabawi ni mana ada kapet macam kita. Tikar getah pun tak ada. Jadi sembahyang di atas atas tanah, di atas pasir. Bila musim panas, pijak kita pergi pijak. Kalau naik motor waktu lepas Jumaat pun kan, kita tak motor di atas tengah panas tu. Kalau semenda pula tak pakai kan, pakai pelekat kadang memang panas tu, boleh masak telur kan. Jadi semayang zaman Nabi tu lah kan, dia nak sujud di atas pasir tu panas. Jadi sahabat letakkan sesuatu untuk melapik kan, melapik panas. Kita ni syukurlah bukan kita panas, sejuk kadang-kadang, sejuk macam pergi Eropah masuk masjid kita terlampau sejuk. Kena pakai baju sejuk pula datang masjid sekarang ni, alhamdulillah. Semua masjid ada aircon. Jadi tuan-tuan, itulah kata-kata istidlal hujah yang mengatakan boleh meletakkan sesuatu di hadapan ni. Sekarang kita boleh berdasarkan pada pendapat mazhab yang membenarkan perkara tersebut. Baik, jadi saya rasa sekadar itu dulu kita berhenti kan? Kalau ada soalan sebelum kita sambung yang next bulan ni, pada pertemuan yang akan datang kita bincang pula tentang irtijak kan? Sembahyang irtijak ni sembahyang dalam keadaan berbaring. Tadi duduk kan, duduk ni berbaring. Irtijak ni berbaring di ke sisi. Macam mana keadaan? Bila berbaring sisi ni tak boleh lah nak sujud, nak menguek kan, tak boleh nak menguek, tak boleh nak sujud rukuk, tak boleh. Kalau duduk ni gagah lagi. Kalau duduk ni boleh lagi gerakkan rukuk sujud ni. Tapi keadaan yang irtijak ni, duduk berbaring ni macam mana pula keadaan? Itu saya sambung bulan depan lah. So yang tadi ada jelaskan lah. Jelaslah. Jadi saya doakan insya-Allah semua sihat lah di sini, semua sihat lah. Cuma yang sihat ni kadang-kadang pergi melawat orang sakit. Semayang tertidur. Semayang lena tu. Itu masalah tu. Bukan orang sakit je, kadang-kadang ni orang sihat boleh semayang, boleh lena dalam tengah semayang. Tengah semayang tu lena. Kalau terlena kita cerita batal. Ni khususnya semayang tarawih kan, semayang tarawih kadang-kadang sampai rakaat 10 tu hebat lagi kan. Dah hujung-hujung nombor 18 rakaat 16 ni kadang-kadang sujud dia kita rasa aku sujud tadi, sujud sekali ke 2 kali. Tu dah hilang ingatan tu. Hilang ingatan maksudnya kita tak ingat lah kan, tengah semayang tengah lena kan. Semayang lena ni kira batal semayang patutnya. Tapi kita boleh lah. Kebanyakan dah sampai ni rakaat 18 ni, boleh lah. Itu pula kan. Jadi semayang ni kalau kata mengantuk, Nabi suruh tidur dulu. Kan? Kalau mengantuk kan, tidur bukan kata bawa kereta je kan. Bawa kereta ni ada RNR. Semayang pun kalau semayang mengantuk jangan duk, orang kata jangan duk tebiang kan. Jangan duk deras. Semayang mengantuk rehat dulu. Sebab semayang ni bukan sekadar kita nak buat tapi berkualiti lah. Kadang-kadang semayang pun tak tahu dia baca pun dia tak tahu. Dia baca surah apa pun tak tahu. Sampai tahap tu lah. Sampai tahap tak tahu. Jadi semayang juga. Tapi tuan-tuan, semayang macam tu lah. Semayang ni sempurna sampai khusyuk. Khusyuk sampai khusyuk lah. Jadi kalau ngantuk, berhenti rehat. Lena tu tak apa. Mana kat belakang tu, boleh sambung balik. Memang belakang kan. Jangan marah pula orang semayang. Macam mana dia mengantuk? Dia tidur dulu. Kemudian selesai, jaga-jaga tak ada lah. Masjid gelap dah. Orang kat balik dah.
Kalau balik rumah tak sembahyang dah. Sembahyang duduk belakang lagi, jaga-jaga baru sembahyang balik. Dan tu tuan-tuan maksudnya kesimpulannya Islam ni mudah. Kita faham dia mudahlah. Kita buatlah sekat kemampuan kita. Jadi saya rasa kadar itu saja untuk pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang buruk daripada saya, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.